Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya Dr. Muhammad Irfan bin Abdullah akan mewakili kumpulan kami yang terdiri daripada Dr. Azman bin Rahmat, Dr. Silinia Lasan dan Johana binti Baba untuk membentangkan kajian kami yang bertajuk Penguasaan Kemahiran Mendengar Tahap 5 KSPM bagi guru-guru bukan option Bahasa Melayu 1 Analisis. Baik, untuk pendahuluan, berdasarkan mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Perkara 22.3 mengatakan guru option dan bukan option Bahasa Melayu yang memperoleh P4 perlu mengikuti kursus pembugaran Bahasa Melayu dan menduduki semula UPBMG selepas kursus. Berdasarkan punca kuasa ini, maka sebuah modul pembugaran yang mengandungi kemahiran Bahasa Melayu telah dibangunkan berdasarkan tahap dan huraian kerangka standard Bahasa Melayu KSBM sebagai panduan. Modul kemahiran mendengar ini dihasilkan berdasarkan pemetaan kandungan kemahiran mendengar tahap 5 arah 1. Jadi pemetaan kandungan modul ini adalah untuk menstrukturkan senarai sub kemahiran, objektif, isi pelajaran, strategi, pendekatan, aktiviti dan aspek bahasa. Baik, kemahiran mendengar tahap 5 arah 1 berbunyi berupaya untuk memerihalkan maklumat yang didengar daripada idea yang berkesinambungan yang menggunakan pelbagai ayat kompleks tentang sesuatu perkara. Kami telah memecahkan kemahiran tersebut kepada 6 sub-kemahiran, iaitu pertama, berupaya untuk menyusun diskusi yang didengar daripada reka bentuk yang mengandungi kandungan idea yang berat dengan kata kompleks berkaitan topik. Kedua, berupaya untuk menghimpunkan wacana ilmiah yang didengar daripada buah fikiran yang mengandungi isi yang bertautan dalam satu wacana yang mengandungi kata kompleks berkaitan fenomena. Ketiga, berupaya menggabungkan perdebatan yang didengari daripada buah fikiran yang mengandungi idea penting berdasarkan kata kompleks tentang entiti. Keempat, berupaya untuk mengkonstruk perbualan yang didengar daripada konsep isi yang dikemukakan dengan fakta dan hujah yang menggunakan kata kompleks tentang objek. Kelima, berupaya untuk mereka bentuk grafik yang didengari daripada kesimpulan kandungan idea yang penting yang mengandungi ayat kompleks berkaitan konstituen. Dan yang keenam, berupaya menggabungkan diskusi yang didengar daripada buah fikiran yang mengandungi isi kandungan idea penting yang mengandungi kata kompleks tentang topik. Maka beralih pula kita kepada penyataan masalah. Kerangka standard Bahasa Melayu KSBM dibangunkan bertujuan untuk menjadi piawai bagi penilaian standard bahasa dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Isu yang berlaku dalam KSBM ialah sejauh mana deskriptor yang diletakkan dalam setiap tahap, khususnya dalam kategori pendidikan, bersesuaian dengan keupayaan guru bukan option Bahasa Melayu yang telah melalui sistem pendidikan sedia ada, iaitu di peringkat latihan perguruan. Masalah yang diberi fokus dalam kajian ini ialah kesesuaian deskriptor kemahiran mendengar berasaskan KSBM dalam kalangan guru bukan option Bahasa Melayu. Kerana kemahiran mendengar merupakan salah satu aktiviti intelek yang saling melengkapi antara kemahiran Bahasa Melayu yang lain. Baik, objektif kajian pertama adalah ingin mengenal pasti kesesuaian modul kemahiran mendengar berasaskan KSBM tahap 5 arah 1 dalam kalangan guru bukan option Bahasa Melayu. Kedua, menilai kebolehkelaksanaan modul kemahiran mendengar berasaskan KSBM tahap 5 arah 1 dalam situasi sebenar. Ketiga, mengenal pasti penambahbaikan terhadap KSBM tahap 5 arah 1 yang dibina. Persoalan kajian, sejauh manakah kesesuaian modul kemahiran mendengar berasaskan KSBM tahap 1, tahap 5 arah 1 dalam kalangan guru bukan option Bahasa Melayu. Kedua, adakah modul kemahiran mendengar berasaskan KSBM tahap 5 arah 1 dalam kalangan guru bukan option Bahasa Melayu boleh dilaksanakan dalam situasi sebenar? Ketiga, apakah penambahbaikan modul kemahiran mendengar KSBM tahap 5 arah 1 dalam kalangan guru bukan option Bahasa Melayu?
Baiklah, metodologi yang dipilih untuk pendidikan ini adalah merupakan pendidikan kaedah gabungan yang menggunakan reka bentuk urutan penjelasan yang diperkenalkan oleh Caswell 2012. Menurut Caswell, reka bentuk urutan penjelasan adalah salah satu reka bentuk pendidikan gabungan, iaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Tabatan kajian, berdasarkan ujian 1 dan ujian 2 yang telah dilaksanakan untuk kemahiran mendengar, maka dipaparkan keputusan yang diperolehi oleh 14 orang guru bahasa Melayu bukan option dari Lembah Kelang untuk kemahiran mendengar. Berikut merupakan pencapaian ujian 1 kemahiran mendengar untuk 14 orang peserta modul kemahiran mendengar, di mana markah paling rendah diperolehi adalah 60 markah dan markah yang paling tinggi adalah 83.33%. Selain itu, markah yang diperolehi adalah 63.33, 66.66 dan 70 markah serta 73.33 markah. Maka beginilah gambar rajah untuk pencapaian 14 peserta untuk ujian 1 kemahiran mendengar. Baik, kita beralih pula kepada pencapaian ujian 2 kemahiran mendengar yang telah diduduki oleh 14 orang peserta yang sama, di mana markah paling rendah yang diperoleh adalah 70 markah, manakala markah yang paling tinggi diperoleh oleh peserta adalah 96.66 markah, manakala markah-markah peserta lain turut meningkat. Ini dapat dilihat melalui rajah berikut. Di mana kebanyakan peserta sudah mula mendapat markah yang tinggi berbanding dengan ujian 1. Baik, untuk perbincangan, kita akan membincangkan berkaitan dengan modul kemahiran mendengar yang telah dibina. Pelaksanaan rintis modul UPBMG kemahiran mendengar telah diadakan pada 28 hingga 30 September pada tahun 2020 di IPG Kampus Bahasa Melayu, di mana seramai 14 orang guru Bahasa Melayu bukan option, iaitu 12 orang guru bukan penutur natif dan 2 orang guru penutur natif dari sekitar Lembah Kelang. Pada sesi pertama, guru-guru tersebut didedahkan dengan pelaksanaan modul UPPMG kemahiran mendengar. Pelaksanaan tersebut mengambil masa selama 2 jam bagi setiap slot. Jadi beginilah susunan untuk kursus yang telah dilaksanakan. Di mana terdapat 6 tajuk yang telah dipilih, di mana setiap slot adalah 2 jam, manakala ujian juga dilaksanakan selepas selesainya 6 slot yang telah diberi kepada para peserta. Baik. Selepas menyelesaikan ke-6 slot itu, maka ujian telah diadakan. Sebanyak 2 ujian dijalankan untuk menguji penguasaan kemahiran mendengar berdasarkan audio yang diperdengarkan. Jadi soalan ujian terbagi pada 3 bahagian, iaitu bahagian A adalah soalan objektif, bahagian B soalan struktur dan bahagian C adalah soalan esei pendek. Ujian yang dibina ini adalah berdasarkan model ujian sebenar UPBMG kemahiran mendengar dan mengambil kira kompetensi KSBM tahap 5 arah 1. Kedua-dua ujian ini dijalankan selama 2 jam. Selepas melaksanakan kedua-dua ujian ini, maka dapat kita lihat pencapaian untuk ujian 1 yang diwakili oleh warna biru dan ujian 2 yang diwakili oleh gambar warna oranye telah memperlihatkan peningkatan yang jelas, di mana kebanyakan peserta berjaya meningkatkan kemahiran mendengar selepas menduduki ujian 1 dan 2. Maka kami juga telah memberikan soal selidik kepada para peserta untuk mendapatkan respon mereka. Maka kami telah menyelaraikannya dalam bentuk jadual pandangan umum dan penambahbaikan. Ini adalah antara salah satu contoh jadual pandangan umum dan penambahbaikan yang telah kami senaraikan. Baik. Analisis kandungan modul UPBMG menunjukkan bahawa persetujuan peserta terhadap kemahiran mendengar dalam rintis kandungan modul UPBMG ini berada di tahap yang sangat baik,
Ya, di mana pertama 85.7% peserta dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif, di mana 85.7% bersetuju bahawa peserta dapat memberikan respon yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Yang ketiga, 85.7% peserta dapat menyelesaikan tugasan berkaitan dengan aktiviti dalam modul UPBMG. Keempat, 92.8% peserta aktif melaksanakan perbincangan dalam kumpulan untuk menjana idea berasaskan modul UPBMG. Kelima, 85.7% peserta dapat mengemukakan pendapat semasa melaksanakan aktiviti modul UPBMG. Manakala 92.8% peserta seronok melibatkan diri secara aktif ketika melaksanakan aktiviti berdasarkan modul UPBMG, modul kemahiran mendengar. Kesimpulannya, dapatan analisis rintis penggunaan modul kemahiran mendengar menunjukkan tahap kebolehgunaan modul yang tinggi. Kandungan modul tersebut dapat membantu guru-guru bukan opsion bahasa Melayu untuk meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar bahasa Melayu. Kesemua peserta dapat mengikuti aktiviti rintis penuhnya dan menyelesaikan kesemua aktiviti dalam modul dengan jayanya. Objektif pembelajaran kemahiran mendengar mampu dicapai oleh semua peserta. Namun begitu, terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu dilaksanakan berdasarkan pandangan dan penambahbaikan yang dijawab oleh para peserta. Pertama, peruntukan masa yang lebih perlu diberikan kepada peserta untuk membuat persediaan untuk aktiviti. Kedua, liputan internet yang stabil sangat diperlukan untuk melancarkan lagi aktiviti untuk kemahiran mendengar. Baik, demikianlah sahaja pembentangan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.